Subhanahu wa ta'ala. Kerana pada malam ini Allah mempertemukan kita semula. InsyaAllah pada malam ini kita menyambung perbincangan kitab Kuasa Pemerintahan Islam, karangan almarhum Tuan Guru Harun Taib, insyaAllah. Kalau tak salah saya, kita sampai muka surat 123 ke? Ya. Tajuk perbincangan kita pada malam ini adalah bidang tugas kuasa pemerintahan Islam. Yakni apabila sudah wujud pemerintah Islam, apakah perkara yang mesti dibuat terlebih dahulu? Bukan semua perkara boleh dibuat dalam masa serentak. Dan sebelum saya nak menyambung pengajian kita pada malam ni macam biasa saya bawa tabung tuan-tuan. Tabung tuan-tuan niat wakaf untuk sekolah kami, khususnya untuk pembelian van. Hari ini kami pakai 8 buah van. Satu sahaja van sekolah, yang lain semua kena sewa belaka. 50% pelajar sekolah naik van. 50% lagi ulang-alik ibu ayah hantar. Sekolah agak jauh. Dan insya-Allah bila sekolah dah dekat, lagi 2 tahun insya-Allah siap pembinaan. Mungkin van ni tinggal 1-2 saja milik sekolah. Jadi tuan-tuan, saya hadiahkan kalender. Ada saya bawa kalender dekat sebelah tabung tu. Tuan-tuan ambillah kalender dan masukkanlah berapa banyak yang tuan-tuan nak masuk. Masuklah niat untuk infak. RM1 ke RM2 ke terpulang, insya-Allah. Para jamaah yang dikasihi sekalian, tajuk perbincangan kita pada malam ni adalah bidang tugas kuasa pemerintahan Islam. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain. Kerja-kerja yang dijalankan oleh kuasa ini, yakni kuasa pemerintahan Islam, kadangkala berhubung dengan masalah perdamaian, seperti menandatangani perjanjian damai dengan mana-mana negara asing. Inilah amalan praktikal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara perkara utama yang Nabi laksanakan sewaktu berjaya mendirikan sebuah negara Islam adalah mengadakan perdamaian secara dalaman negara dan berdamai dengan golongan yang berada di sekeliling Madinah. Berdamai itu adalah dengan orang-orang kafir di luar Madinah. Ini kebijaksanaan politik Rasulullah supaya tidak ada ancaman luar Madinah yang akan mengganggu gugat kerajaan Islam Madinah. Kadang-kala kerja-kerja berkait dengan peperangan, seperti mengisytiharkan perang terhadap sesuatu negara musuh. Ada kalanya baginda terpaksa isytihar perang. Bukan baginda menyerang musuh, tapi musuh yang datang menyerang Madinah. Seperti yang berlaku dalam perang Badar, orang kafir Quraisy yang datang menghampiri Madinah. Sama juga perang Uhud, sama juga perang Ahzab, orang kafir yang datang daripada Madinah bergabung dengan kabilah-kabilah luar Madinah datang untuk menyerang Madinah. Datang daripada Mekah nak serang Madinah. Terjadilah peperangan, lalu baginda mengisytiharkan perang fi sabilillah menghadapi musuh-musuh Islam yang nak mengancam Madinah Al-Munawwarah. Kadang-kala kerja-kerjanya berkait dengan
Kemudian suatu ketika yang lain pula, kerjanya berhubung dengan pelantikan atau penerimaan pegawai diplomatik. Ada masanya kerajaan yang aman damai sibuk dengan pelantikan pegawai-pegawai di dalam kerajaan. Pelantikan pengarah-pengarah, pelantikan panglima-panglima perang. Maka di sana kerajaan akan disibukkan dengan pelantikan penjawat awam di dalam negara Islam. Hal-hal yang seperti ini dikenali dengan kerja-kerja menjalankan polisi luar negeri. Jadi semua urusan-urusan ini berkaitan dengan hal ehwal negara, khususnya di luar negara. Yang pertama, perjanjian damai dengan orang luar Madinah. Yang kedua, pengisytiharan perang dengan musuh daripada luar Madinah. Yang ketiga, pelantikan pegawai diplomatik, bukan pegawai dalam negeri, minta maaf. Pegawai diplomatik maknanya pelantikan gubernur-gubernur yang akan bertugas di luar Madinah. Ini semua adalah urusan luar negeri. Maknanya pentadbiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang tu dah mencangkupi bidang tugas antara bangsa. Luar daripada negeri sudah ada perhubungan. Dah ada seolah-olah ada menteri luar yang menguruskan pentadbiran Madinah Al-Munawwarah. Kadangkala kerja-kerja kuasa ini ada kaitannya dengan urusan dalam negeri. Kadangkala urusan kerajaan adalah di dalam negeri. Luar negeri pun ada urusan, di dalam negeri pun ada urusan. Seperti mentadbir bermacam-macam perkhidmatan awam. Pentadbiran awam di dalam negara. Seperti apa? Iaitu seperti mentadbir bermacam-macam perkhidmatan awam. Menjalan dan melaksanakan undang-undang negara, melantik pegawai-pegawai dan kaki tangan kerajaan, menaikkan pangkat mereka, menukarkan mereka dari satu jabatan ke jabatan yang lain, melucutkan jawatan mereka dan mengeluarkan bermacam-macam ordinan undang-undang demi untuk melaksanakan bermacam-macam undang-undang negara. Kerja-kerja yang seperti ini dikenali dengan kerja-kerja pentadbiran atau kerja-kerja yang menjalankan polisi dalam negeri. Selain hal ehwal luar negara, pemerintahan Islam di Madinah juga menjalankan urusan pentadbiran kerajaan Madinah Al-Munawwarah. Urusan penghakiman, urusan pelantikan penjawat-penjawat awam di Madinah, kenaikan pangkat, menukar pangkat, kadang-kadang dipecat, kadang-kadang digugurkan. Ini semua berlaku dalam kerajaan Islam yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kerajaan yang dipimpin oleh Abu Bakar, Omar, Osman, Ali. Semuanya mereka menjalankan polisi pentadbiran. Soal gaji, soal kenaikan pangkat, pertukaran, pemecatan dan bermacam-macam undang-undang dibuat untuk menjayakan sebuah kerajaan yang ditadbir oleh umat Islam. Maka bertitik tolak dari pembentangan di atas, bolehlah dibahagikan tugas-tugas pemerintahan Islam itu kepada dua bahagian. Yaitu yang pertama bahagian luar negeri dan yang kedua di dalam negeri. Tengok, daripada awal lagi kerajaan Islam sudah ada pembahagian hal ehwal negara, hal ehwal dalam negeri secara umumnya. Antara tugas kuasa pemerintahan Islam pada menjalankan polisi dalam negeri, ni tugas dalam negeri.
Awal tadi kita sebut hal ehwal luar negara, soal perang, soal perdamaian, soal pegawai diplomatik, duta, gubernur. Yang paling banyak adalah di dalam negara. Luar negeri pun ada, dalam negeri lebih penting. Antaranya ia adalah tugas dalaman kerajaan Islam adalah menyatukan umat. Yang kedua, menjaga keamanan negara. Yang ketiga, mentadbir kewangan negara. Yang kelima, mentadbir perkhidmatan awam. Dan lain-lain lagi, banyak lagi lah. Termasuklah soal keamanan ni keselamatan dalam. Soal ekonomi di dalam negara. Soal import ekspor dalam dan luar negara. Semua ni sudah ada sejak dulu lagi. Dan di bawah ini diperkatakan serba sedikit tentang kerja-kerja tersebut berpandukan kepada amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin. Tuan Guru almarhum menyatakan beberapa contoh tugas-tugasan kerajaan Islam di dalam negara. Yang pertama sangat penting. Yang pertama adalah penyatuan umat. Nombor satu. Sebelum yang lain, penyatuan ummah dulu. Iaitu ketika semua arif, semua tahu bahawa negara Islam yang lengkap itu adalah terbentuk di Madinah Al-Munawwarah. Semua orang tahu kerajaan Islam pertama adalah Madinah. Selepas perpindahan hijrah junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sana, bagindalah menjadi kepala utama negara. Negara Islam yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang tahu. Justru itu tugas junjungan Rasulullah di sana. Tidak hanya menyampaikan wahyu yang berhubung dengan peraturan dan perundangan am sahaja. Tugas baginda sebagai seorang Rasul bukan hanya menyampaikan wahyu, tetapi melaksanakan wahyu. Inilah tugas yang disebut sebagai pemimpin negara. Tugas pemimpin negara. Rasulullah berdakwah, ajak orang kepada Islam, dan dalam masa yang sama mengajak manusia mempraktikkan Islam di dalam negara Madinah. Apabila baginda menjadi pemimpin utama, jadi sultan, jadi khalifah, jadi ketua kerajaan, jadi presiden, perdana menteri. Lalu malahan baginda menyusun serta mengatur cara hidup dan kehidupan masyarakat Madinah. Nabi susun, Nabi atur masyarakat Madinah supaya bersatu, jangan pecah. Kita jangan pecah. Nabi atur awal lagi. Sebab kalau pecah saja, negara Islam Madinah tak boleh bertahan lama. Kerana permulaan negara Islam Madinah adalah minoriti orang Islam. Sewaktu awal hijrah, orang Islam bukan majoriti, minoriti sebenarnya. Tetapi sebab bijaksana baginda dan bersatu umat Islam, orang Islam yang minoriti jadi pemimpin. Orang kafir yang berpecah jadi rakyat biasa. Tengok. Hak ni yang kita nak. Ni yang kita nak. Sama juga di Sarawak, tuan-tuan. Sarawak orang Islam minoriti, tetapi mereka yang memimpin kerajaan.
Majoriti orang kafir di Sarawak. Tapi orang Islam yang memimpin negeri Sarawak. Yang ni yang kita nak. Yang kita tak mau, majoriti orang Melayu. Orang bukan Melayu pula jadi ketua. Hak ni yang kita tak mau berlaku lagi. Tuan-tuan, Rasulullah dah tunjuk dah. Kaedahnya, caranya tak lain dan tak bukan. Waktu orang Islam minoriti, mesti bersatu. Supaya kita boleh kekal memimpin negara Madinah dan mengembangkan Islam sehingga orang Islam jadi majoriti. Maka orang kafir tak boleh lagi mengambil alih pemerintahan Islam pada waktu itu. Para jamaah yang dikasihi, malahan baginda menyusun serta mengatur cara hidup dan kehidupan masyarakat Madinah, negara Islam yang baru lahir itu. Dewasa itu baginda merupakan seorang pemimpin umat di bidang politik, di samping ianya seorang rasul utusan Allah. Ini kena faham betul-betul. Baginda bukan hanya jadi seorang rasul yang hanya menyampaikan dakwah. Baginda bukan hanya seorang imam yang memimpin sembahyang. Tetapi baginda menjadi pemimpin utama politik Madinah. Baginda menjadi ketua kerajaan. Yang hari ini ada sebahagian orang Islam masih terkeliru dengan slogan politik suku, agama suku. Ada lagi tuan-tuan. Tengok, kita bukan hanya ikut sunnah Nabi dalam bab semayang. Kita bukan hanya ikut sunnah Nabi dalam bab puasa. Kita juga ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam soal pemerintahan negara. Yang ni yang kita usahakan dari dulu sampai bila-bila, iaitu Islam yang syumul, Islam yang sempurna. Bukan kita pilih-pilih juzuk-juzuk bahagian Islam sahaja. Kita tolak sebahagian juzuk daripada Islam. Yang ni yang kita kena jaga. Sewaktu tibanya baginda ke Madinah, bila Nabi sampai ke Madinah, masyarakat di Madinah terdiri daripada beberapa golongan. Nabi sampai Madinah, bukan semua orang Islam. Siapa dia? Orang lain. Kita tengok. Yang pertama, di Madinah ada kaum muslimin yang dikenali sebagai suku kaum Aus. Aus ni golongan kecil lah, parti kecil lah Aus ni. Yang kedua, golongan Khazraj. Khazraj ni bangsa dia lebih besar, parti dia besar lagi, banyak cawangan. Yang mana Aus dengan Khazraj ni bergabung, bersahabat, berkawan, yang dikenali dengan nama orang-orang Ansar. Walaupun Khazraj ni lagi besar, Aus ni kecil, tapi mereka sudah dulu lama berperang, bergaduh, berkelahi, membunuh. Tetapi Islam menyatukan kumpulan kecil dan besar yang dulu berperang untuk kembali duduk bersama di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni cita-cita kita, tuan-tuan. Hang kecil ke, hang besar ke, tu cerita lain. Kita nak satukan yang kecil dengan yang besar, barulah dia jadi besar sungguh. Kalau kita buang yang kecil-kecil, nak jaga yang besar saja, tak boleh juga. Nak buang yang besar, jaga yang kecil pun tak boleh juga. Dua-dua kena duduk sekali, baru kita jadi kuat. Aus bangsa yang kecil, Khazraj bangsanya lebih besar, lebih ramai kumpulan dia. Yang pertama, golongan Ansar tadi, orang asal Madinah. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang masih belum beragama Islam. Dari dua golongan tersebut, ada orang kafir dari puak Aus dan puak Khazraj. Ada lagi. Bukan semua Aus Khazraj ni masuk Islam.
ada yang belum masuk Islam. Kafir sembah berhala. Yang ketiga ada orang Yahudi. Orang Yahudi ni berpegang dengan agama Yahudi. Mereka ni daripada macam-macam negara, datang daripada Palestin, datang daripada macam-macam negara, berhimpun di bumi Madinah. Lalu mereka membentuk satu komuniti kumpulan, yang mana Yahudi ni ada beberapa kabilah. Ada kabilah yang dikenali sebagai Bani Nadir, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Bani Quraizah. Mereka juga penduduk di bumi Madinah. Yang keempat adalah orang-orang Islam yang asal dari Mekah, berhijrah ke bumi Madinah, yang mana mereka dikenali dengan nama kaum Muhajirin. Inilah penduduk Madinah, bukan semua Islam. Bahkan orang Islam minoriti waktu itu, berjaya mengambil alih pemerintahan di bumi Madinah. Sebahagian besar daripada orang Muhajirin ini ialah terdiri daripada saudagar-saudagar yang meninggalkan harta benda di Mekah. Orang Muhajirin ni bukan lekeh-lekeh, asalnya orang kaya, saudagar, peniaga, usahawan. Tetapi bila nak keluar ke Madinah, kena roblok, kena tinggal habis harta benda, tak boleh bawa keluar, disita sebelum keluar Mekah. Harta yang tak boleh bawa, umpamanya tanah, kebun tamar, tinggal gitu lah. Kerana sayangkan Islam, tinggal habis tanah, rumah, kebun. Harta yang dibawa pula, kafir Quraisy roblok tengah jalan, disita di tengah jalan sampai di Madinah selai sepinggang. Oh, dahsyat orang Muhajirin ni. Bahkan ada yang terpaksa meninggalkan isteri dan anak-anak, pak mentua roblok. Pak mentua yang tunggu di roblok sepadan ni. Anak hijrah, anak isteri aku nak ambil bawa balik. Ada yang terpaksa berpisah anak isteri kerana ditahan oleh bapa mentua. Oh, dahsyat pengorbanan orang Muhajirin. Pada pandangan mereka, harta itu tiada harapan lagi untuk mendapatkannya kembali. Tak ada harapan dah. Bila dah serah pada puak-puak kafir Quraisy ni, jangan harap nak balik, ambil balik, tak ada. Tinggal gitu lah. Oleh kerana itu, junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru dan memberi perangsang kepada orang-orang Ansar supaya dapat melemparkan pertolongan kepada mereka. Sebab tu Nabi ajak orang Ansar di bumi Madinah, kena tolong sahabat kita yang datang selai sepinggang, yang disita harta benda, yang tinggal habis. Orang Ansar dikenali sebagai Ansar, asal perkataan Nasrun. Nasrun maknanya tolong. Ansar adalah orang yang menolong sahabat daripada Muhajirin yang berhijrah tanpa membawa harta benda. Mereka bijak berniaga, tapi modal habis kena tinggal, tak boleh bawa ke Madinah. Ansar dalam waktu yang sama, junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha menyusun dan memperkuatkan lagi persaudaraan antara mereka. Nabi atur bagi rapat sungguh, bagi betul-betul ukhuwahnya baik, dipersaudarakan antara orang Aus dengan Khazraj. Seorang Khazraj, di antara orang Muhajirin ada keluarga angkatnya orang Ansar. Digabung-gabungkan, dipersaudarakan, seorang satu keluarga dengan satu keluarga, semua ada keluarga angkat masing-masing. Masing-masing ada keluarga baru orang Ansar. Tengok Nabi atok memang cantik. Kita kalau atur macam tu payah nak jadi dah zaman lah. Kalau dulu boleh lah atur operasi khidmat masyarakat,
mahasiswa turun ke Sayung, bagilah keluarga angkat satu rumah. Bolehlah macam tu kalau mahasiswa ni. Tapi nak buat macam Nabi buat ni, payah. Orang Taiping mari ke Kuala, dipersaudarakan, ada keluarga angkat, tak jadi tuan-tuan, tak jadi. Tapi Nabi berjaya. Baginda cuba mempereratkan dan menjinakkan hati-hati mereka. Hasil dari itu mereka dapat melupakan permusuhan dan persengketaan yang sering berlaku di kalangan mereka di zaman lampau. Nabi bila dah buat jadi adik-beradik ni lupa habis dah cerita lama. Cerita lama ni ada tuan-tuan. Kita pun ada cerita lama. Tapi cerita lama ni pakat lupa, buat-buat lupa, dah lupa sungguh. Buka cerita baru. Tak ungkit dah cerita-cerita lama. Yang jadi masalah, ungkit. Bila ungkit, dia jadi balik. Suami isteri pun kalau ungkit cerita lama, dia jadi panas balik. Kita hak di rumah pun ungkit cerita lama, dia panas juga. Apatah lagi di luar rumah. Untuk tujuan di atas, dengan rasminya baginda mengikat serta menjalinkan persaudaraan mereka berdasarkan kepada kebenaran hak dan atas dasar yang sama juga. Baginda memikat rasa simpati antara satu sama lain. Hal ini dapat menghindarkan rasa kedagangan yang dirasai oleh orang Muhajirin. Orang Muhajirin ini orang luar, bukan orang Kuala. Ini orang luar, ni orang luar. Kita orang lain datang, orang luar. Sama orang Kelantan pun, ni orang luar, bukan orang kita. Kita anggap orang tu orang asing. Tak. Nabi tak mau bagi wujud keadaan tu. Sehingga orang Ansar kata, orang Muhajirin ni adik-beradik kami, bukan orang luar. Bukan orang luar. Tapi memang orang luar pun. Berhijrah ke Madinah, alhamdulillah, Nabi berjaya mengukuhkan silaturahim sampai hilang tanggapan dalam kepala otak tu, ni bukan orang luar, ni adik-beradik aku, ni saudara mara aku, darah dia darah aku, nyawa dia nyawa aku. Sehingga begitu kukuhnya silaturahim di antara Muhajirin dan Ansar, sehingga ada orang Ansar sanggup menceraikan isterinya sebab nak bagi pada orang Muhajirin yang datang, tak bawa isteri dan anak, dah kena roblok tinggi habis, nak menikah bukan ada bawa duit pun, sanggup cerai isteri yang kedua yang ketiga untuk diberikan kepada saudaranya daripada Muhajirin. Agak-agak kita sanggup buat macam tu. Susah nak dapat seorang lagi pun payah, nak bagi pula. Para jamaah yang dikasihi, apabila terjalinnya persaudaraan yang diikat, maka teguhlah penyatuan umat. Bila diikat silaturahim, makin kuat. Yang mana kesatuan penyatuan umat Islam di Madinah ni kukuh, teguh. Tak boleh pecah dah. Memang bersatu sungguh. Kehidupan orang Muhajirin mula terbuka dan keluasannya. Orang Muhajirin dulu rasa sempit. Kita ni orang dagang, tak rasa orang dagang. Dah datang jadi orang Madinah, boleh buat kerja sebagaimana orang Madinah. Untuk menjamin keutuhan persaudaraan yang telah terjalin, junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggubal sebuah piagam yang mengatur kehidupan awam. Nabi atur piagam. Piagam apa? Piagam Madinah. Nak menyatukan orang Islam ni, Nabi buat perlembagaan terus, buat terus piagam. Perlembagaan yang bertulis di dunia ni adalah piagam Madinah Al-Munawwarah. Apa isi kandungan piagam? Antaranya adalah seluruh orang Muslim yang terdiri daripada berbagai bangsa dan suku bangsa adalah dikira satu umat.
Orang Islam tak kira bangsa mana, tak kira suku mana, tak kira datang daripada mana, ini adalah satu umat. Satu ya. Tak boleh dipecahkan dengan kefahaman yang berbeza. Bangsa yang berlainan. Kita tetap orang Islam. Satu ya. Nabi buat jadi satu ya. Tak ada mana-mana puak tak boleh wujud. Satu je. Tu piagam yang pertama. Tak boleh pecah. Kita orang asal Mekah ke, asal Madinah ke, asal Yaman ke, asal daripada Rom ke, semua diletakkan sekali. Satu umat. Penyatuan umat ni bukan teori, dia praktikal. Boleh dibuat sebenarnya. Nabi dah buat. Yang kedua, umat Islam hendaklah saling bantu-membantu sesama mereka dan haruslah sentiasa berpadu mesra. Orang Islam jangan pecah, saling tolong-menolong, kuat menguat, jangan cantah-mencantah. Jangan tolak-menolak, jangan berebut. Teorinya mudah, nak buat payah. Nak buat payah, tuan-tuan. Sebab bersaing. Bukan bersaing tu maknanya bantu-membantu. Bersaing tu berlumba-lumba untuk menolak orang. Untuk dapat kita sudah, oleh jangan. Tu masalah. Kalau persaingan tu sama-sama nak dapat, sama-sama tolong, cantik. Nabi boleh buat, kita juga boleh buat, insya-Allah. Yang ketiga, peluang sentiasa terbuka kepada sesiapa yang ingin memeluk agama Islam. Dibuka peluang orang masuk Islam tanpa paksaan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, la ikraha fid din, tiada paksaan masuk Islam, tak ada. Masuk Islam ni sukarela. Walaupun Islam jadi kerajaan, tak paksa orang kafir masuk Islam. Sama ada dari mereka dari golongan Yahudi maupun dari golongan Nasrani atau lain-lain golongan. Dan segala hak mereka adalah terjamin. Orang bukan Islam boleh masuk Islam. Dan hak mereka terjamin di sisi undang-undang negara Islam Madinah. Mereka tidak boleh disakiti, dizalimi, diinayai. Tak boleh. Walaupun mereka orang bukan Islam. Yang keempat, kebiasaan beragama terus terjamin. Kepada sesiapa yang masih kekal dengan agama masing-masing, tetapi ingin bernaung di bawah keadilan negara Islam, mestilah mereka menerima undang-undang Islam sebagai suatu jalan penyelesaian kepada segala pertikaian dan kehidupan mereka, kecuali dalam hal-hal yang berhubung dengan agama dan kehidupan keluarga mereka. Contoh yang keempat, orang kafir di bumi Madinah dibenarkan kekal dalam agama masing-masing. Masing-masing berhak mengamalkan agama masing-masing tanpa halangan. Tak ada halangan. Tapi jangan salah faham, sebagaimana ada orang yang salah faham. Salah faham pun yang baru ni berlaku bila mana ada orang yang nak popular macam mana, tersalah masuk. Dia nak ajak orang buat sambutan Hari Agama Sedunia. Bila masa pula kita nak ajak orang sambut Hari Agama Sedunia? Kalau Hari Ibu Sedunia, boleh tahan. Hari Ayah Sedunia, boleh lagi. Hari Doktor Sedunia, okey lagi. Ni Hari Agama Sedunia, ni ajaran apa? Ni yang dikatakan sebagai pluralisme agama. Lebih bahaya lagi pula, pergi meraihkan perayaan agama orang lain. Hak ni lagi parah. Entah. Ni fahaman pluralisme. Plural ni dia ada dua. Bila sebut plural ni maknanya banyak lah. Kalau singular, satu ya.
Plural ni yang pertama plurality, yang kedua pluralisme. Dua bahasa kena tahu tu. Yang boleh sebut pun payah. Plurality agama. Plurality agama maknanya kita mengakui agama di dunia ni memang banyak. Itu tak ada masalah. Sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah, ada banyak agama dalam dunia ni. Yang tu tak ada masalah. Plurality agama. Kita menerima wujudnya banyak agama. Okey, negara kita pun terima wujudnya banyak agama. Yang tak boleh pluralisme agama. Ini tak boleh. Iaitu satu fahaman yang menyatakan semua agama yang wujud ni sama ya. Yang ni tak boleh. Semua membawa ke syurga. Semuanya akan membawa kebahagiaan di hari akhirat. Yang ni yang salah. Tak apa mana-mana agama pun. Yang penting kita jadi elok. Ini bahaya tuan-tuan. Fahaman macam ni sangat bahaya. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kewujudan pelbagai agama, bukan mengiktiraf kebenaran mana-mana agama, tidak. Prinsip kita inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah redha satu sahaja, iaitu Islam. Yang lain semua ditolak. Dan kita juga berpegang dengan prinsip lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu. Kamu nak amal, kamu nak pegang sampai mati, ikut suka lah. Waliyadin, bagi kami agama kami. Tak boleh campur. Kita tak boleh bertoleransi dalam kompromi agama. Cuma yang kita boleh iaitu kita mengakui wujudnya kepelbagaian agama dan mereka berhak mengamalkan agama masing-masing. Itu soal yang kedua. Yang kelima, penduduk-penduduk Madinah tidak bisa memberi perlindungan kepada orang kafir Quraisy yang selalu melahirkan sikap permusuhan terhadap kaum muslimin di dedan negara Islam. Sebarang serangan dari pihak Quraisy atau lahirnya terhadap penduduk Madinah hendaklah sama-sama mempertahankannya. Nabi ikat orang Islam dan orang bukan Islam supaya bersatu penduduk Madinah, jangan bagi sokongan kepada kafir Quraisy Mekah yang sentiasa mengancam negara Islam Madinah. Kafir Quraisy setelah Nabi berjaya mendirikan negara Islam, mereka terasa terancam. Dulu Nabi di Mekah ketua pembangkang, duduk di Madinah jadi ketua kerajaan. Bahaya ni. Waktu jadi ketua pembangkang mau kami payah, jadi ketua kerajaan lagi bahaya. Mereka bimbang, mereka takut. Lalu mereka mengancam negara Islam Madinah. Tuan-tuan, sebelum berlaku perang Badar, sudah banyak kali kafir Quraisy Mekah ni datang menghampiri Madinah, mengancam negara Islam. Tuan-tuan boleh kaji dalam Fiqhus Sirah karangan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Disenaraikan beberapa siri-siri ancaman kafir Quraisy sebelum berlaku perang Badar tu. Banyak kali dah mereka datang, patah balik, mereka datang, mereka buat gerakan perang saraf. Macam hari inilah kapal-kapal Amerika, kapal Cina mengelilingi negara-negara Islam, datang ke Laut Cina Selatan, lalu kok Selat Melaka. Sebenarnya sudah terjadi di bumi Madinah. Kafir Quraisy Mekah ni sentiasa datang hampir dengan Madinah sebagai perang saraf, mengancam kedudukan negara Islam Madinah. Sehinggalah berlaku perang Badar. Perang Badar tu kemuncak. Ancaman tu sentiasa ada. Tiap-tiap tahun ada. Ancaman-ancaman tersebut. Semasa berlakunya peperangan, bila berlaku perang ni macam mana?
ya, iaitu masing-masing kaum haruslah menanggung sendiri akan segala perbelanjaan. Sekiranya berlaku perang, perang ni apabila musuh menyerang Madinah. Sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin kerajaan Islam belum ada bajet besar. Boleh bayar gaji bala tentera belum. Bala tentera Islam dibayar gajinya sewaktu pemerintahan Khalifah Omar Al-Khattab baru dibayar gaji, sistem penggajian polis dan tentera. Di zaman Khalifah Abu Bakar baru mula start penggajian pemimpin kerajaan. Abu Bakar diberikan gaji. Dia politik Islam dia makin berkembang, dinamik dia makin berkembang. Jadi bila berlaku perang, semua kabilah kaum akan cari duit sendiri, tanggung perbelanjaan untuk menghadapi musuh yang menyerang Madinah. Ini namanya iaitu takaful ijtima'i, iaitu saling jaminan antara masyarakat. Kita kok mana pun kena keluar bajet untuk lawan musuh yang menyerang Madinah. Ni perjanjian antara orang Islam dan orang kafir yang menjadi penduduk di bumi Madinah. Orang serang kita, kita kena lawan. Jangan kita tolong musuh. Jangan kita bersekongkol dengan musuh yang menyerang Madinah. Ini perjanjian yang termaktub di dalam piagam Madinah. Nabi ikat awal lagi tuan-tuan. Nabi ikat awal lagi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, Madinah adalah tanah haram yang mempunyai kehormatan yang sama dengan kehormatan tanah haram Mekah. Bumi Madinah ni disebut tanah haram yang sama seperti mana tanah haram Mekah. Maka semua pihak mesti menghormati bumi Madinah Al-Munawwarah. Itulah secara ringkas tentang sebahagian daripada kandungan piagam yang digubal oleh junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah mengepalai negara Islam Madinah. Sekarang kita akan berpindah pula tugas yang kedua, berhubung kerja menjalankan polisi dalam negeri. Wallahu a'lam. Selesai dah satu, iaitu penyatuan ummah. Yang kedua baru masuk pula yang lain, satu demi satu insya-Allah. Tuan-tuan para jemaah yang dikasihi, saya maklum balik hari ni saya bawa kalender untuk tuan-tuan. Kalau cukup, tak cukup tak apalah. Ambil kalender sebagai hadiah dan berilah sumbangan untuk kami untuk membeli van untuk perjalanan anak-anak ke sekolah. Insya-Allah, mudah-mudahan sedekah jariah yang tuan-tuan sampaikan, puan-puan sampaikan, Allah Ta'ala beri ganjaran pahala. Cuma hari ni berita sedihnya, kami kena COVID-19. Hari ni saja 5 orang positif. Satu kelas campur dengan guru kelas, 2 orang guru positif, 5 anak murid positif. Pagi tadilah kita terpaksa tutup segera sekolah dan bawa balik semua anak-anak ni ke rumah. Esok cuti, kita tengok macam mana keadaan. Semua laporan dah sampai kepada pejabat kesihatan daerah. Esok kita nak sanitasi bangunan sekolah, van-van semua kita nak sanitize. Allah uji kami lah. Kebetulan di tempat lain pun memang kluster pendidikan. Hari ni tengah sibuk di Kedah, di Sarawak, di Johor, kluster pendidikan. Terpaksalah kita hadapi ujian Allah Ta'ala ni. Tuan-tuan doalah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kami semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dzakirna minhu ma nusina. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.